Okay. Okay, dah semua okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Kak Naimah dan rakan-rakan sekalian. So, sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini, kita buka majlis kita dengan kita Al-Fatihah. Assalamualaikum Kak Naimah. Boleh dengar tak? Waalaikumsalam. Boleh dengar suara Kak tak? Boleh. Okey. Sihat tak? Sihat tak? Alhamdulillah sihat. Ada je kat rumah ni. Biasalah busy lah dengan assignment kan. Dah tahun akhir. Okay, boleh tak Kak perkenalkan diri dan ceritakan serba sedikit tentang latar belakang pendidikan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Assalamualaikum. Tak ada kat situ? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan maksud saya. Ya. Cakap. Hello, boleh tak? Cakap je apa tadi? Okay. Tak. Okay, saya ulang semula soalan sebab saya rasa macam tersekat-sekat tadi. Saya punya line kot. Okay. Boleh. Okay. Boleh tak memperkenalkan diri dan cerita serba sedikit tentang latar belakang pendidikan? Okay. Boleh mula Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Naimah binti Nizam, simple je nama. Latar belakang pendidikan, saya sebenarnya seperti yang ada dalam borang tu, saya datang daripada Sdn Tinggi Agama Malaysia masuk ke UKM. Tapi kalau start permulaan dia, kalau saya dulu sekolah di sekolah kebangsaan biasa, di sekolah kebangsaan Banatul Husain dekat dengan rumah. Lepas tu sambung saya sekolah di sekolah agama menengah Hulu Langat. Maksudnya sekali sekolah, boleh dikatakan sekolah agama bantuan kerajaan ataupun sekolah agama lah. Lepas tu barulah saya selepas saya habis SPM pada tahun 2016. Saya habis SPM tahun 2016. Tahun 2017 saya sambung ambil Sdn Tinggi Agama Malaysia di Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampar Rahimah Banting. Daripada sanalah saya masuk UKM. Daripada situ habis STAM dapat keputusan mohon dengan STAM lah untuk masuk UKM. Ada macam-macam bunyi kat rumah ni. So minta maaf lah. Tak apa. Faham je. Seterusnya rakan saya Nabila akan tanyakan soalan dekat Kak, sebab hari ni kita orang semua akan tanya soalan. Di nombor ramah. Boleh. Assalamualaikum Akak. Waalaikumsalam. Saya ada soalan untuk Akak. Apa perkara yang terlintas sekali kat fikiran Akak ketika dapat tahu yang Akak terima masuk di UKM? Boleh Akak cerita sikit? Seronok sebenarnya sebab tak sangka, sebab UKM ni yelah masa tu kami di interview kan, dan interview tu ada ramai sangat manusia-manusia ataupun insan-insan hebat. Jadi kita memang perasaan untuk dapat masuk UKM tu memang terkejut lah sebenarnya. Sebab susah kan masuk UKM macam tu lah. Seterusnya Aina. Okay, saya nak tanya Akak, kenapa Akak buat keputusan untuk melanjutkan pelajaran ke UKM pada waktu itu? Kenapa UKM yang menjadi pilihan Akak? Mesti ada satu keistimewaan UKM ni Akak macam tertarik nak tahu. Sebenarnya untuk pengetahuan semua, masuk UKM ni adalah secara jujurnya adalah keputusan mak ayah sebenarnya. Sebab akak pada masa tu
kita tengok pada yang zahir kan, kita macam teringin lah nak masuk universiti yang kita rasa macam gah ataupun kita rasa macam besar kan, padahal tak sedar diri. Result tak apa nak bagus pun, biasa-biasa je. Masa tu pada awalnya akak sebenarnya teringin nak, kalau boleh cakap akak teringin nak masuk UIA, tapi mak ayah memang insist untuk, dia kata tak apa, kita mohon UKM. So memang masuk isi UPU tu daripada atas nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu memang UKM. Maksudnya memang pilihan pertama dah UKM, pilihan kedua UKM, pilihan tiga UKM, pilihan keempat UKM. Macam tu lah. Memang sebenarnya pilihan mak ayah dan akak bersetuju dengan pilihan mak ayah tu. Sebab tu dah terkejut sebab dia tak sangka dapat kan. Macam tu. Oh, macam tu. Mm-mm. Okay, seterusnya soalan seterusnya, akak kan dah macam lama jadi student dekat UKM kan. Maksudnya akak sempat lah ada live dekat kampus kan. Masa sekarang ni kan budak-budak junior dia dah tak ada, dia macam tak sempat nak join secara bersemuka, jadi dia orang tak dapat feel campus life macam mana. So pada pendapat akak, apakah pandangan tentang kemudahan yang disediakan dekat UKM terhadap golongan OKU? Okay, kemudahan untuk golongan OKU. Macam akak adalah OKU penglihatan, tapi OKU penglihatan kita ada banyak jenis. Ada yang totally blind, yang betul-betul buta sepenuhnya. Macam akak adalah apa kita katakan, apa namanya, tak ingat nama spesifik, tapi akak berkaitan dengan vision sebab akak melihat dengan sebelah mata. Akak melihat hanya dengan mata sebelah kiri. Maksudnya akak tak melihat dengan mata sebelah kanan. Mata sebelah kanan akak ni ada, dia bergerak macam biasa tapi dia tak ada vision. Maksudnya kita akan melihat sepenuhnya dengan mata kanan, dengan mata kiri lah, akak akan melihat dengan sepenuhnya mata kiri. Jadi untuk soalan balik pada kemudahan tu, kalau nak kaitkan dengan akak sendiri, kemudahan kat UKM banyak sebenarnya. Antara yang apa yang kita boleh katakan membantulah akak kan daripada segi akak, sebab akak tak perlukan benda yang terlampau fizikal. Contohnya akak tak perlu pakai RAM sebab akak tak pakai kursi roda. Akak tak perlukan baca braille sebab akak bukan buta. Tapi sebenarnya kalau UKM punya kemudahan, bagi akak yang paling memudahkan ialah sebab akak dapat duduk dekat dekat camp, akak duduk College Student Hands-on. Jadi college akak tu dekat dengan fakulti dan kemudahan banyak dekat kemudahan untuk bergerak tu. Maksudnya kita ada bas, kita boleh tunggu bas atau kalau kita tinggal bas pun kita boleh naik Grab dan sebagainya kan dalam kawasan UKM tu. Lepas tu dalam kawasan UKM pun banyak kawasan yang untuk akak lah, mudahkan akak berjalan ialah kawasan yang teduh lah. Maksudnya kawasan yang bukan kawasan yang dia ada banyak hubungkan. Dia macam ni kalau macam tengok kat belakang KTHO, kalau belakang KTHO, belakang kafe KTHO dan KDO tu, dia ada satu jalan yang akan hubungkan kita ke FSSK, terus ke PTSL kan, terus ke PTSL dan terus ke mana-mana fakulti, contohnya FTSM dan sebagainya, FST dan sebagainya kan kat situ. Itulah satu kemudahan bagi akak. Ialah kemudahan daripada segi jalan tu, memudahkan untuk akak berjalan. Sebab akak tak boleh, akak ni yelah kita melihat dengan sebelah mata. Kadang-kadang bila kita masuk dalam FSSK begitu sesat. Faham tak? Bila akak masuk first pergi FSSK tu akak sesat juga. Mana tingkat berapa ni? Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 kan. Masa kita besar ke situ kan. Tapi bila kita dah tahu jalan, so kita okey lah. Tapi untuk pemerhatian bagi kawan-kawan akak yang daripada memang yang totally blind, bagi akak itu pun satu yang baik lah sebab jalan teduh ni bukannya untuk orang yang yang tak nampak macam akak je. Yang totally blind pun dia boleh guna dia punya tongkat. Maksudnya dia tahu jalan ni nak pergi mana tu. Dia dah tahu dah jalan tu memang spesifik pergi tempat tu. Kalau nak pergi library memang dia boleh jalan situ je. Tak perlu jalan lain. Dan macam tu lah untuk yang buta lah. Yang akak nampak daripada segi pengalaman akak dan juga kawan-kawan akak lah. Memang jalan itu sangat membantu dan kalau kita pergi UKM, kalau kita masuk dalam kawasan macam mana fakulti ataupun fakulti dan sebagainya, memang ada lift tu memang ada untuk orang buta. So dia boleh tekan, dia boleh rasa lah braille tu, tulisan braille kat lift tu.
ni lift ni nombor berapa. Dia setiap nombor tu boleh nampak lah. Kalau dekat kawasan Chancellery tu kan. Dan lagi apa lagi, kalau macam dekat dalam PTSL, untuk pelajar-pelajar yang perlukan bantuan untuk cari buku dan sebagainya, memang PTSL benarkan. Maksudnya PTSL benarkan staff dia, bukan benarkan lah istilah aku. Dia PTSL ada kemudahan untuk staff dia akan bantu student-student yang buta ni untuk cari buku. Tak perlu dia sendiri yang pergi cari buku. Macam tu lah. Dan satu lagi, kalau perasan dekat kaunter PTSL yang tingkat 4 tu, kat sebelah tu ada satu bilik kecil. Sebenarnya bilik tu ialah diberitahu kepada akak, bilik tu ialah bilik OKU sebenarnya. Tapi akak tak pernah guna. Cuma dalam tu ada kemudahan lah untuk student yang buta ataupun yang memang lagi teruk kadar penglihatan ni. Maksudnya macam sebab macam akak melihat, aku boleh melihat dengan jarak yang agak jauh, mungkin dalam 1 meter tu boleh nampak lagi. Tapi ada setengah student dia tengok telefon macam ni tau. Dia tengok buku, mana buku aku? Dia tengok buku macam ni lah. So bila dia tengok macam tu, dia perlukan satu komputer khas untuk dia baca bahan-bahan yang dia perlu akses dalam PTSL. Dan dalam bilik tu adalah komputer tu. Komputer yang lepas tu ada mesin braille. Maksudnya ada mesin braille dalam tu. Kalau ada lah. Tapi ya itu antara kemudahan lah yang ada kat UKM. Tapi akak okey je, memang seronok je di UKM. Walaupun kadang-kadang tinggal lah juga bas. Okay, baiklah. Yana boleh teruskan dengan soalan seterusnya. Okay. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dengar ke saya? Dengar. Okay, saya teruskan yang soalan seterusnya. Boleh. Akak saya nak tanya, Saya. adakah mahasiswa OKU menerima bantuan atau insentif daripada kerajaan atau organisasi lain, atau adakah bantuan tersebut dapat membantu serba sedikit meringankan beban akak sebagai pelajar dan OKU lain? Okey, terima kasih Yana soalan. Sebenarnya memang ada. KPT memang ada. KPT memang ada bekalkan bantuan, berikan bantuan kepada kami pelajar-pelajar OKU, which is kalau di peringkat sekolah memang ada allowance untuk kami. Akak tak ingat berapa banyak allowance, tapi akak dapat allowance lah. Kami memang student sekolah lagi dah start dapat allowance lah. Tapi yang paling penting kena ada kad JKM. Yes, kad JKM. Kena ada kad daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan kad tu ialah kad OKU, dia warna pink macam tu. Okay, untuk di peringkat universiti, kami ada 2 jenis bantuan, which is yang pertama sekali ialah bantuan kewangan orang kurang upaya. Kami panggil sebagai BKOKU, bantuan kewangan orang kurang upaya. Yang kedua ialah allowance kewangan. Dia ada 2. Tapi kebanyakan kami di UKM mohon BKOKU daripada KPT lah, sebab KPT yang bekalkan duit tu pada kami. Satu semester tak silap akak dalam berapa dalam 3,000 lebih ataupun 3,000 ke 5,000 lah satu semester. Bukan satu semester, satu tahun. Satu tahun tu dalam 5,000. Jadi setiap semester 2,500 lah. Macam tu. Itu adalah bantuan daripada KPT lah, dan memang bantuan tu sebenarnya memang membantu, sebenarnya sangat membantu, sebab yuran kita kat UKM tak mahal sangat macam universiti lain. Jadi kalau contohnya paling tinggi pun akak pernah dengar yuran mungkin dalam paling tinggi lah yang akak pernah dengar dalam 2,000. Maksudnya untuk first degree 2,000 tu untuk setiap semester. Jadi kalau contohnya setiap semester dapat 2,500, 500 tu dah boleh jadi paket. Macam tu. Memang membantulah. Dan kalau kalau lambat tu memang memang ada setengah kami macam dah boleh nak tahu lagi macam tu kan. Tapi memang itu antara bantuan lah yang kami dapat, bantuan. Dan lagi rasanya secara fizikalnya sebenarnya ada banyak kemudahan yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, tapi kena explore lah. Maksudnya kalau daripada segi bukan pelajar, ada
ada pelepasan cukai, kami ada banyak benda-benda lagi yang berkaitan dengan insentif, nak beli rumah pun ada insentif, nak beli kereta ada insentif dan sebagainya. Banyaklah sebenarnya. Untuk pelajar memang allow lah. Untuk pelajar sekolah dan juga pelajar universiti. Di semua peringkat sampai master dengan PhD pun dapat. Tapi itulah aku bukan merungut tau. Kita orang tak ada masalah pun sebab yang ni memang bantu. Cuma kalau untuk peringkat di master dan juga PhD, bantuan dia kalau tak silap akak sama je, 5,000 juga setahun. Tapi tak cukup lah sebenarnya tu untuk pelajar master dan PhD. Tapi kami memang tak pernah komplain sebab itu pun dah membantu dah untuk selesaikan apa yang patut. Macam tu lah. Faham Kak, terima kasih. Sama-sama. Okey, seterusnya soalan daripada Aifa. Aida boleh teruskan? Hai, Assalamualaikum Kak Naimah. Waalaikumsalam, hai. Saya Aida, saya nak tanya akak satu soalan. Bagaimanakah reaksi dan penerimaan komuniti di kampus, terutamanya rakan sekelas dan pensyarah tentang saudari sebagai mahasiswa OKU? Okey. Kalau sekarang ni mungkin tiada masalah kan Kak, tapi kalau dulu kita boleh lihat kan penerimaan masyarakat macam orang akan pandang golongan OKU ni macam dia ni tak boleh buat apa, kekurangan. Maksudnya macam mana akak atasi kesukaran tu untuk masuk dalam komuniti ni? Okey, terima kasih. Sama-sama. Satu benda yang kita semua perlu ada ialah berani. Memang perlu berani. Akak daripada kecil pakai spek umur 5 tahun. Akak pakai spek 5 tahun. So pergi tadika tu, akak adalah orang pertama yang masuk dalam tadika tu pakai spek. Macam orang macam apa budak ni, dia pakai apa ni kan. Budak-budak semua pelik lah. Budak-budak semua pelik. Tapi itulah bila balik tu memang menangis lah. Ibu tak nak pakai spek, tak nak macam tu kan. Memang dah banyak gila sebab akak pakai spek daripada umur yang sangat muda. Jadi kita macam, kita tu stres tau. Apa dia pula kena pakai kat mata aku ni macam tu kan. Tapi dah lama tu biasalah. Okay, untuk kampus sebenarnya penerimaan para pelajar bukan OKU ataupun komuniti dalam kampus ni, sebab mereka tak tahu. Faham tak? Maksudnya kalau kita tengok contohnya kalau macam akak kan, siapa yang tahu akak melihat dengan sebelah mata? Sebab orang nampak akak dua-dua. Contohlah kalau mata ni tutup sebelah macam ni, mungkin orang tahulah oh dia ni cacat. Macam tu. So benda yang akak buat bila akak dalam kelas, kalau kita dalam kelas secara fizikal, sebab macam ni kita akak tak pasti fakulti lain, tapi fakulti akak dia ada jenis yang macam, dia ada satu stereotip perempuan kena duduk kat belakang. Tapi akak tak duduk belakang, akak tak nampak slide tu jauh. Kau mungkin fikir apa kau duduk belakang. So akak adalah orang yang jenis yang boleh tak kalau akak memang bersuara lah dalam banyak benda. Akak cakap boleh tak lelaki kau duduk sebelah sana, aku duduk sebelah sini. So tak ada siapa yang kena duduk belakang dan tak ada siapa yang kena duduk depan. Budak lelaki duduk sana, budak perempuan duduk sini. Memang akak dia macam tu. Kalau contohnya lelaki memang sejenis yang degil, akak ambil beg, akak duduk juga kat depan. Sebab akak tak nampak. What do you want me to do? Kau ingat aku ni, ingat kita ni kita tak ada masa untuk terangkan kepada semua orang yang kita ni cacat. Kalau ada setengah masyarakat dia rasakan kalau kita cerita kat orang, saya ni melihat dengan sebelah mata. Tapi ada sebelah mata kan? Dia tanya soalan macam tu. Aku memang ada sebelah mata, kau ada dua mata guys. Aku macam okay. Macam tu pemikiran. Tapi kawan-kawan akak memang kebanyakannya tak tahu lah sebenarnya. Bukanlah tak tahu daripada segi apa. Dia orang maklum yang akak ni OKU, tapi diorang tak maklum secara detail akak ni OKU penglihatannya macam mana. Macam tu. Mungkin kawan-kawan yang rapat tahulah. Tapi memang akak selalu akan explain. Memang akak akan selalu explain. Macam lecturer pun dia orang dah anggap akak ni macam sama je. Betul. Memang begitu. Sebab kalau korang tengok kat akak, bila korang tak nampak sepenuhnya kan, tapi korang nampak akak ni memang
memang ni lah. Bukannya akak terencat ke gagak ke, bukan. Orang nampak memang fizikal memang elok je. Macam tu. Memang diorang tak tahu secara detail. Akak malas nak terang. Malas nak terang. Kalau dari segi lecturer akak tahu. Yang akak OKU, cuma akak tak pasti di tahap mana mereka tahu. Sebab akak ambil masa tambahan untuk exam. Jadi lecturer kena tahu. Lecturer kena tahu sebab akak ambil masa tambahan. Gitu. Lecturer tahulah dan mereka mereka tak ada masalah lah kalau contohnya akak pergi ke depan tu, akak duduk, akak tanya ataupun akak tanya berulang-ulang kali, pergi bilik bertanya pasal soalan yang sama. Memang diorang tak ada masalah lah. Lecturer akak sangat-sangat baik. Memang lecturer kita tak kira lah daripada akak sebab akak pun, kita semua ambil citra kan. So bila akak pergi FST ke, pergi mana-mana ke, akak memang akan berusaha untuk duduk kat depan. Dan kalau contoh akak tak dapat duduk depan, memang akak cakap dengan lecturer, boleh tak minggu depan saya nak duduk depan madam ataupun siapa-siapa, sebab akak tak boleh nampak slide daripada belakang. Macam tu lah. Itu yang paling mudah lah nak cerita dekat awak-awak semua yang cantik-cantik gitu. Okey, terima kasih. Seterusnya soalan daripada Syikin. Boleh teruskan Syikin? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Okey, soalan saya, sekarang kan kita belajar secara online akibat COVID. Okey, pada pandangan Akak rasa memberi kesan tak kepada pelajar sekarang dari segi sosial, akademik dan sebagainya? Sangat beri kesan. Ya, Syikin ada lagi soalan sambungan ke? Okay. Tak ada, tu je. Okey. Memang ada kesan yang besar pada pelajar-pelajar secara sosial ni, memang ada. Korang kalau kita guna telefon, kadang-kadang kita perlu terlampau detail lah bercerita. Okey, saya dengan ini nak bagi tahu yang kita ada assignment sekian-sekian dan saya nak bahagikan kerja. Kalau contohnya kita gunakan handphone kan, kita gunakan perkataan yang secara, yelah bukan semua orang suka pakai emoji kan. Bila dia tulis, kita cakap dia ni marah ke, dia ni nak bagi tahu kan. Kita akan ada double feeling macam tu. Daripada segi sosial, benda tu sangat mengganggu sebenarnya bila belajar secara online ni. Yang kedua, bila belajar secara online, kita punya komunikasi dalam kerja kumpulan pun memang bukanlah terhad, tapi iyalah bila dah online ni masing-masing dia ada kerja masing-masing. Macam ada dalam kalangan kawan-kawan akak yang kerja. Jadi bila pagi tu contohnya kita ada assignment nak submit malam, diorang free malam je kan. Diorang terpaksa kerja dan sebagainya lah sebab mungkin nak tanggung keluarga dan sebagainya kan. Bukan semua orang senang kan. Jadi benda tu mengganggu lah. Kalau contohnya kita ada dekat kampus, kita akan fokus dengan pelajaran je lah. Bukan tak semua, kalau kita nak bekerja pun, ada juga kawan-kawan akak yang bekerja masa kat kampus, mereka bekerja dalam kawasan kampus je. Maksudnya bekerja kat kafe ke ataupun tolong lecturer dan sebagainya lah. Benda tu memang mengganggu. Lagi satu memang untuk pelajar-pelajar macam akak ataupun pelajar-pelajar OKU masalah pembelajaran especially, kami penat tau. Penat menghadap laptop. Orang yang ada dua mata, dia akan macam korang tengok akak pandang mungkin sengit sebab mata akak sebelah je lah, sebab akak pandang memang sengit. Okay. Dia bila kita melihat skrin terlampau lama, orang yang ada dua belah mata pun dia akan memang mudah untuk migraine ataupun sakit kepala. Bayangkan akak cuma melihat dengan sebelah saja. Memang perasaan tu lagi sakit, kita lagi rasa nak tidur, kita lagi rasa malas nak masuk kelas, kita lagi rasa malas nak buat assignment. Dan sekarang ni dengan latihan ilmiah lagi malas. Dengan kena mohon intern lagi, aku tak tahulah intern fizikal ke intern secara tu lagi lah kan. Jadi benda tu sangat mengganggu dari segi sosial, dari segi moral ataupun perasaan semangat nak belajar tu sangat mengganggu dan sangat memberi pengaruh yang besar. Memang sangat. Dari segi fizikal pun memang memberi kesan lah. Macam akak memang mudah sangat sakit kepala, akak mudah sangat stres, terlampau mudah stres lah sebab kita dah penat menghadap benda ni, laptop ni. Macam tu lah. Memang penat tu orang selalu cakap, alah semua orang penat. Tapi tak ada orang macam mana
tak semua orang merasa penat bila dia perlu melihat dengan sebelah saja. Macam akak pun kalau baca buku pun kadang-kadang dengan baca buku cerita pun kadang-kadang akak tidur pun 2-3 jam. Itu macam buku cerita. Ini menghadap laptop. Kau expect apa? Macam tu lah lebih kurang. Okay, seterusnya Nabila. Okay, soalan seterusnya ialah pada ketika pembelajaran online ni, adakah pensyarah ataupun rakan-rakan sekolah akak membantu akak sepanjang pembelajaran online ni? Hai Nabila. Hai. Untuk pembelajaran secara online ni memang macam mana kita dah tahun akhir, jadi kita tak boleh mengharapkan semua daripada kawan-kawan lah. Itu pertama sekali lah. Yang kedua, memang kawan-kawan akak, sebab tu orang kurang upaya ataupun siapa-siapa sekalipun lah, manusia mana pun yang atas muka bumi ni, kalau dia nak belajar, dia kena pandai cari orang yang mudah untuk dia bekerjasama. Sebab akak memang bekerjasama dengan orang yang kenal akak. Akak tak bekerjasama dengan orang yang tak kenal akak. Kalau ada pun memang terpaksa, okey, tak apa, tak ada masalah. Tapi akak memang bekerja dengan kawan-kawan yang betul-betul faham. Dan lecturer pun, akak tak ada masalah dengan lecturer. Macam ni contohnya macam kita, kalau contohnya ada dalam kalangan lecturer yang mungkin tak tahu, mungkin kan kita sebabkan kita ada banyak lecturer kan dalam satu fakulti kan, dan macam akak pun, kita pun dah tak ada exam sangat. Untuk musim-musim online ni lecturer pun dah malah buat exam, so tak ada lecturer pun, tak ada pun permohonan untuk mohon masa tambahan dan sebagainya tu tak ada. Jadi ada juga lecturer yang mungkin tak tahulah. Tapi macam mana akak, kalau akak contohnya akak tak nampak dan sebagainya, akak tak faham, akak memang terus akak tanyalah kat lecturer dalam kelas tu jugalah, dalam masa tu juga. Macam sebab akak bersyukur satu benda yang inisiatif yang bila belajar kat rumah ni, akak tak gunakan laptop ni sebagai medium yang terlampau banyak sangat, sebab akak gunakan laptop ni hanya untuk disambungkan dengan monitor yang akak yang monitor macam yang besar ni untuk akak melihat slide tu dengan lebih besar. Duplicate screen lah dipanggil kan. Dan akak gunakan benda ni lah, inisiatif daripada mak ayah akak. Memang itu yang membantu akak lah. Sebab tu lah akak tak banyak sangat untuk bertanya dan sebagainya lah. Cuma lecturer, akak tak ada banyak sangat lah cakap dengan lecturer kecuali untuk tanya soalan lah. Lecturer akak okey je. Cuma biarlah je lah, tak apa, okey je. Kami tak ada masalah. Cuma untuk assignment tu memang bincang banyak dengan kawan-kawan lah. Kena pandai betul pilih orang yang betul-betul nak tolong kita. Kalau orang yang tak faham kita, dia tak nak tolong kita. Gitu. Okay, terima kasih Kak. Sama. Seterusnya soalan daripada saya. Soalan ni macam sikit lah. Tapi soalan juga, bagaimanakah macam akak membina hubungan yang baik dengan orang yang akak kenal dekat kampus? Sebab sekarang ni macam tahu junior-junior sekarang, dia orang tak ada berkesempatan nak jumpa kawan-kawan sekelas mereka lah, terutamanya secara bersemuka kan, maksudnya semua atas talian. Lepas tu mungkin macam kurang akrab sesama ni kan. Dan ini pun saya rasa memberi kesan juga untuk mahasiswa-mahasiswa OKU yang lain kalau ada yang junior atau junior kami ada. Jadi untuk akak, macam mana dulu mula akak bina hubungan baik dengan orang sekeliling akak dekat kampus? Bina hubungan baik dengan orang dalam kampus ataupun dengan community kampus ni, pertama sekali ialah kita sendiri kena masuk dalam komuniti tu. Maksudnya kita tak boleh, kalau kita adalah pelajar OKU ataupun pelajar kelainan upaya, kekurangan orang kurang upaya dan sebagainya, tak kira lah daripada kurang upaya fizikal ke, penglihatan ke, pendengaran, pembelajaran dan sebagainya, perlu masuk dalam komuniti tu cakap-cakap tadi. Maksudnya kita sendiri kena beranikan diri, kan? Macam akak tak tahu orang lain, tapi akak ni sendiri yang bising. Memang bising. Akak bising, memang akak bising. Bising betul. Bising betul-betul. Dia bising yang akak akan
memang kalau contohnya akak nak mulakan hubungan dengan orang yang akak tak kenal, akak akan cakap dulu, "Hai." Ni boleh duduk sini, nama siapa? Macam tu. Ataupun kalau contohnya dalam grup dalam kita macam kalau macam dalam zaman sekarang ni untuk COVID ni, kita kena jujur lah. Kita kena ada satu yang kita kena berurusan dengan orang itu, kita kena gunakan ayat yang betul-betul untuk mudahkan dia faham. Yang kita contohnya kita mudah untuk ekspresikan apa sebenarnya kita nak cakap kat dia. Macam tu. Memang itu yang satu point lah kalau yang guna WhatsApp untuk perbincangan kumpulan. Tapi masa awal dulu memang akak adalah orang yang paling berani, bukan paling berani, tak. Orang yang beranikan dirilah. Memang akak akan tegur dulu. Kalau contohnya akak nampak macam dia ni pandai sikit kan. Okay, akak kita tanyalah. Muka dia macam garang macam mana pun kita akan tanya. Kita akan cakap dengan dia dan sebagainya. Kita tak boleh jadi orang yang pasif dalam kelas. Tak boleh. Jadi orang yang pasif ni memang akan tertinggal banyak benda. Jadi orang yang pasif ni. Jadi lagilah bercakap kan. So bila bercakap sebut tadi daripada awal, akak jenis yang memang kalau contohnya akak tak dapat duduk depan, akak akan dapat duduk depan. Daripada situlah orang kenal, faham tak? Budak ni berani gila tu. Dia ni macam dah kenal apa kan? Sebab benda tu tak biasa dalam kalangan fakulti akak, benda tu tak biasa. Benda tu bukan satu benda yang dibiasakan. Orang tak pernah tengok macam tak boleh lah. Aku stres lah macam ni. Kenapa budak perempuan ni duduk depan lah macam tu kan. So bila nampak akak buat macam tu, so budak-budak perempuan yang lain akan terkelah. Oh tu dah Naimah macam tu. Contohnya akak jenis yang selamba kan. Contohnya kalau macam ada dalam keadaan yang kita terlampau penat dan sebagainya, kadang-kadang akak akan bawa makanan dalam kelas. Ni satu benda yang akak suka buat lah dulu kan. Kalau contohnya kelas pagi, memang sebab akak ada banyak gila roti kat dalam bilik tu. Biasalah mak ayah kita kan kata, "Kau lapar kan tengah-tengah malam." Kadang-kadang tak habis pun roti tu kan. So pagi-pagi tu bawa pergi kelas. So bila nampak contohnya orang tu kita tak pernah tegur, so memang akak akan bagi roti. Contohnya, "Hai, bukan Abu lah, contohnya, hai Aminah, Naimah tak pernah bertegur awak sebelum ni kan, ni Naimah ada roti sikit ni, jom nak sarapan." Macam tu. Macam tu lah, jenis akak jenis yang memang akan bertanya dulu dan akak akan cuba untuk jujur lah dalam setiap conversation. Kalau kita kata dalam konsep zaman sekarang ni, memang kita kena jujur lah. Kalau contohnya kita tak suka, kita cakap lah, "Weh, aku tak suka dengan cara kau buat macam ni. Kita tak boleh buat macam ni." Kalau kita buat macam ni, memang akan jadi macam ni. Kita bagi tahu orang tu. Kadang-kadang bukanlah orang tu tak tahu apa kesan yang dia buat, tapi dia tak sedar. Tahu kan dengan sedar kan benda yang lain. Macam tu lah. Kita kena jujur, sentiasa jujur. Cuba untuk jujur. Bercakap dengan mana-mana lah. Especially bila dalam conversation bila kita guna WhatsApp tu. Macam tu lah. Okay, boleh nampak lah personality akak ni macam agak extrovert kan. Macam kiranya akak jenis peramah. Dan bagus juga betul. Betul juga akak punya, saya setuju dengan pandangan yang akak cakap, kita kena jujur. Sebab saya rasa bila kita direct, kita tak akan timbulkan perselisihan faham. Betul. Macam orang lain macam akak ni kan. Kan setiap orang ada perspektif yang berbeza. Jadi seterusnya soalan daripada Ain. Ain boleh teruskan? Okay, Assalamualaikum Kak. Salam. Okay, soalan saya, boleh tak akak kongsi tentang penlibatan akak sebagai mahasiswa OKU di UKM, dan juga satu lagi di musim pandemik, adakah akak masih aktif terlibat dalam aktiviti lain? Okay. Untuk masa akak dekat UKM ataupun dekat kampus, memang banyak jugalah aktiviti-aktiviti yang akak join. Taklah banyak sangat sebab daripada segi keterbatasan masa dan sebagainya, tapi adalah beberapa. Contohnya kalau macam masa first dulu kita duduk college kan. Kalau zaman sekarang ni kalau tak silap akak,
Naik Chancellor kita benarkan aktiviti daripada, jangan bising, aktiviti daripada fakulti tu dijadikan sebagai merit untuk aktiviti benarkan kita macam mana nak cakap aktiviti yang kita lakukan dekat kampus dengan aktiviti yang kita lakukan kat college, benda tu membantu untuk kita dapat college untuk semester yang akan datang. Kalau masa zaman akak dulu, kita adalah aktiviti yang dalam college sahaja yang akan membantu kita untuk duduk college tahun sem depan. Kalau kita macam Sunis cakap macam kalau kita nak duduk semester depan nak duduk college, so semester ni kena aktif college. Tapi daripada segi kita batasan akak kan, akak memang dah pagi tu memang kelas, dah penat dah. So memang akak tak boleh. Akak memang bukan sejenis yang bukan macam ni. Kita budak-budak OKU ni kebanyakan lah yang akak kenal ada satu benda yang kita mudah penat. Tak kira lah siapa-siapa pun, especially yang fizikal kan, dia akan mudah penat. Jadi dia tak mengharapkan untuk join program meeting sampai tengah-tengah malam, tak. So akak memang pilih program. Ada yang akak join pada masa awal-awal dulu, akak join program dengan college juga, pergi melawat dan bukan membina semula lah, menceriakan anak-anak Rohingya di kawasan Puchong. Itu yang paling akak ingat lah. So kita berdepan dengan pelarian kan, kita tengok anak-anak pelarian macam mana mereka hidup di satu tempat yang sempit dan sebagainya. Akak tak nak sebut lah apa kenyataan orang-orang Rohingya yang dulu tu keluar kan sekarang ni. Akak malas nak sebut lah sebab itu ketua diorang. Itu ialah orang diorang. Tapi ini kanak-kanak, anak-anak yang kecil-kecil ni yang memang mangsa-mangsa perang, yang lari daripada negara tu. Macam akak ada jumpa 2-3 orang anak-anak dara yang lari semata-mata tak nak kahwin awal kan. Dia nak belajar, dia nak jadi doktor dan sebagainya, dari situlah. Lepas tu ada juga program seperti pidato naik Chancellor sebab akak bising. Jadi akak dipilih untuk jadi wakil lah, tapi tak menang pun, tak kisahlah, asalkan boleh masuk kan, kita boleh tengok apa benda yang ada kat dalam tu. Macam ada lagi convention mahasiswa tu pun akak join juga. Yang itu pun inisiatif daripada Semaku lah, daripada Dr. Aizan sendiri, dulu Puan Ruslina, tapi sekarang Puan Ruslina dah bersara. Convention mahasiswa tu yang paling best lah kalau kita boleh highlight kan untuk OKU, sebab kita tak pernah akak tak pernah berkumpul dengan komuniti pelajar-pelajar OKU penglihatan daripada seluruh negara tau. Kita boleh tengok pelajar-pelajar daripada seluruh negara macam mana mereka berkomunikasi. Kita rasa macam wow. Sebab kita pertama kali join program macam ni, kita macam okay. So kita akan melihat macam mana mereka mempertahankan hak mereka. Sebab lain universiti, lain masalah OKU penglihatan ni. Macam yang akak paling ingat kalau dekat kawasan UMS, mereka perlu berjalan naik bukit. Bayangkan naik bukit, awak adalah pelajar yang separa buta naik bukit dengan tongkat. Aku tak boleh imagine apa yang kau rasa macam tu kan. Kita macam okay. So daripada situ kita akan create satu resolusi, dan ketika itu kita ada yang amat berhormat Senator Dewan Negara. Akak tak ingat nama dia, tapi beliau adalah seorang Indian perempuan yang tak silap akak orang kurang upaya fizikal. Maksudnya beliau naik kerusi roda. Dan kami dapat sampaikan resolusi mahasiswa OKU penglihatan tu pada beliau lah sendiri. Memang itu satu benda yang seronok lah. Dan kalau daripada segi akademik, akak adalah orang yang banyak melibatkan diri dengan akademik. Jadi akak sangat mementingkan akademik, sebab bagi akak akademik adalah priority. Program kita ni kita kena pandai pilih je. Pilih program yang membantu, memberi manfaat. Contohnya program yang berkaitan kebajikan masyarakat. Bila kita turun melawat macam akak pernah melawat yang orang-orang anak-anak Rohingya tu, dan akak pernah melawat juga di kawasan wanita-wanita yang ditimpa yang agak malang lah. Wanita-wanita umur kita ni ataupun bawah sikit daripada kita lah, yang pernah kena rogol dan sebagainya. Akak pernah juga berkomunikasi lah, bukan berkomunikasi secara direct, tapi buat program lah dengan mereka. Lepas tu kalau macam yang latest, alhamdulillah akak pun jenis yang macam ni, fakulti akak ataupun jabatan akak, pusat kajian akak
sejenis yang tak berhenti-berhenti buat program. Banyak sangat program yang kami akan buat. Jadi kadang-kadang setiap subjek tu perlu buat program yang bersifat kebangsaan. Maksudnya kami tak buat program tu hanya untuk orang dalam UKM, tak. Kami akan jemput orang ramai dan akak pernah buat satu festival Kalam 1.0. Ini adalah program di bawah subjek sebenarnya. Tak terfikir pun akan jadi timbalan pengarah masa tu. Yelah, kita pengarah memang lelaki lah kan. So program tu adalah melibatkan gabungan antara akak dan juga Masjid UKM, di mana Masjid UKM ada jemput beberapa ulama-ulama untuk berikan kalau kita panggil tazkirah dan tausiah lah. Masa tu kita bertuah, sangat bertuah sebab masa tu yang turun adalah Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kita kan jarang dapat tengok beliau secara permata kan. So kami sebagai AJK program, masa tu kami dapat jumpa beliau, kami dapat salam dengan isteri beliau. Oh, memang seronok. Yang tu satulah yang impact daripada masyarakat bila kita buat program-program macam ni adalah kita mengeratkan hubungan fakulti ataupun pusat kita dengan masyarakat. Masyarakat lebih kenal kita dan yang paling penting masyarakat lebih faham apa sebab kita buat program. Macam akak, pusat kajian Usuluddin dan Falsafah, kami mementingkan isu-isu akidah lah. Isu-isu berkaitan dengan tauhid, macam mana apa itu iman, apa itu rukun Islam, memperkenalkan kepada masyarakat kenapa bahayanya Syiah, kenapa bahayanya orang macam ni, kenapa bahayanya macam ni, apa fahaman-fahaman liberalism contohnya, kenapa pluralism tidak boleh ada dalam masyarakat. Itu adalah benda yang kami bawa pada masyarakat, yang cubalah kami sebagai pelajar yang kerdil ni untuk memperkenalkan kepada masyarakat, ya, inilah peranan kami sebagai student dan kami nak perkenalkan benda ni pada masyarakat. Dan yang paling latest pun masa program persilangan antarabangsa siswa Usuluddin Falsafah, itu adalah kami pun tak sangka kita akan buat program dengan pelajar antarabangsa daripada Indonesia. Macam okay kan, kita berprogram dengan orang Indonesia ni akak nak bagi tahu dengan dia semua, orang Indonesia ni diorang menulis macam kita menulis. Diorang, kalau ada yang kat sini yang dah buat assignment menulis artikel tak? Pernah tulis artikel? Pernah? Pernah kan? So bila tulis artikel, kita akan tengok perbezaan macam mana orang-orang Indonesia ni membentangkan artikel, mempertahankan hujah tau. Kita akan tengah-tengah tau sebab mereka ni buat presentation sangat bersungguh-sungguh. Wow. Itu memang satu benda yang seronok lah. Dan akak dapat jadi MC untuk program tu. Itu memang, wah, memang kita happy lah kan. Yelah, program antarabangsa kan. Walaupun program tu dijalankan secara atas talian, tapi seronok lah bila kita dapat tengok pelajar-pelajar kita dan pelajar-pelajar mereka mempertahankan artikel mereka. Walaupun cuma lecturer kami saja yang menjadi penilai, tapi lecturer kami pun memang bantai habis-habis lah. Student tak student dia. Kalau salah. Kalau buruk lah presentation tu. Itu adalah selain daripada akak dah naik pengurus, akak tak nak sebut lah naik yang petua dan sebagainya tu sebab kita orang tak ada sangat program. Memang tak banyak sangat program yang kami sempat buat dengan student, memang tak sempat. Tapi adalah program-program yang kami join di peringkat universiti seperti itu pelancaran garis panduan untuk student OKU di UIA tahun lepas ke? Ke tahun lepas lagi satu, tak ingat. Dengan masa tu Mazli Malik, Mazli Malik lagi jadi Menteri Pendidikan. Bolehlah jumpa beliau masa tu. Adalah beberapa lagi program yang melibatkan pelajar, contohnya kita ada majlis berbuka puasa di antara pelajar OKU sahaja. Yang ni memang biasalah, majlis berbuka puasa di antara kami pelajar OKU dengan yang berbahagia Naib Chancellor. So kita dapat bercakap direct dengan Tan Sri Naib Chancellor ataupun Datuk Sri Naib Chancellor. Kita memang seronok lah. Beliau adalah seorang yang sangat-sangat prihatin dengan kebajikan pelajar. Yang itu memang antara program yang kami biasa buat lah. Itu memang satu kenangan yang manis lah bila kita berjumpa dengan kita punya Naib Chancellor kan. Itulah dia. Okay, seterusnya Asmawati punya soalan. Asmawati. Okay, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Berdasarkan pemerhatian akak kan, adakah OKU di UKM ni diberi peluang yang sama untuk bergiat aktif dalam pelbagai aktiviti lah di UKM? Lepas tu adakah persatuan-persatuan pelajar di UKM ni mereka meraihkan penglibatan mahasiswa OKU dalam organisasi mereka? Okay. Okay. Boleh Asma.
penglibatan pelajar OKU ni banyak. Akak dapat lihat juga daripada segi sebab pelajar OKU kat UKM kalau di peringkat degree mungkin masih lagi nak menyelah tu payah. Maksudnya bukan nak menyelah payah, maksudnya mungkin masih takut-takut kan, masih tak berani. Tapi akak dah dapat tengoklah beberapa senior ataupun junior akak yang betul-betul menyelah daripada segi akademik ataupun daripada segi penglibatan dengan persatuan. Tak kira lah di peringkat college ataupun di peringkat universiti. Tapi untuk penglibatan secara menyeluruh tu kita boleh tengok daripada para pelajar yang master dan juga PhD lah. Mereka yang lebih banyak buat perkara-perkara ni sebab mereka dah tahu kan, contohnya pelajar master dan PhD yang datang daripada universiti luar ataupun mereka memang ada belajar kat UKM dulu, memang mereka sejenis yang dah tahu dah apa keperluan pelajar mahasiswa OKU. Jadi mereka lah yang akan jadi penggerak kepada banyak perkara yang berlaku, mencetuskan idea-idea kepada kami selaku pelajar degree sebab kita ada persatuan mahasiswa UKM. Memang perjuangan di antara sinergi lah kita boleh katakan, sinergi di antara pelajar-pelajar OKU UKM dan juga pelajar-pelajar dan juga daripada pihak UPS UKM, unit perkhidmatan dan sokongan, daripada SMAKU sendiri, kami sendiri macam mana banyaklah bersuara untuk bagi pihak pelajar-pelajar UKM yang OKU sebenarnya. Macam dan benda ni semakin positif lah sebab kita dah berjaya untuk securekan satu kerusi. Kami tak, akak secara personally akak tak tahu sangat isu politik kampus ni, tapi adalah daripada kalangan kami iaitu saudara Hishamuddin, tak ingat nama dia penuh apa. Hishamuddin dia adalah wakil pelajar OKU di peringkat PM UKM. Persatuan Mahasiswa UKM. Dia memang seorang yang banyak akan bersuara lah bagi pihak kami untuk bagi tahu kepada pihak-pihak UKM ni, untuk orang-orang atasan dan sebagainya untuk memahami lebih daripada kami lah. Banyak daripada situ lah. Kalau macam persatuan-persatuan banyak je kami terlibat dengan persatuan. Cuma mungkin sebab kami lebih ramai student yang bukan buat degree, maksudnya bilangan student yang buat degree macam batch akak seorang je yang dapat dikenal pasti oleh SMAKU dan UPS UKM, yang akak UPS OKU, yang akak ni OKU. Akak apa tak tahulah mana lagi seorang, kenapalah aku seorang dan apa aku nak buat kalau aku seorang. So akak seorang je daripada batch akak yang 4,000 orang ni, seluruh UKM ni, kampus Bangi, kampus KL ni, akak seorang je kat sini. Kau bayangkan. Akak tak pasti sebab akak tak pernah dengar daripada kampus KL ada yang OKU ataupun tidak. Jadi memang aku seorang-seorang lah. Tapi daripada segi junior-junior akak, ramai dah lah yang bersuara dan banyak benda lah yang kami boleh dapat. Contohnya kami mohon untuk ada bilik khas untuk pelajar OKU. Pelajar OKU tak ramai. Di kampus UKM ni tak sampai 100 orang pun student OKU. Jadi kami memang nak fight untuk selain daripada untuk menjadi sebahagian daripada komuniti, sebab komuniti kita dah nampak dah benda ni, boleh dah terima. Tapi satu benda yang kita orang fight adalah untuk dapat penempatan dalam college. Tak ada bilik khas untuk pelajar OKU kecuali dekat KUO, College Ungku Omar. Yang itu ada. Tapi di college-college lain akak tak pasti. Mungkin ada tapi tak ada beritahu dan sebagainya lah. Tapi penglibatan kami memang banyak. Memang kami sentiasa cuba untuk melibatkan diri dalam program dengan bantuan daripada Dr. Aizan lah. Dr. Aizan akan cakap, ini ada program ni, kita boleh join lah macam tu. Kita memang akan sentiasa cuba untuk join program lah. Join program dan daripada segi, sebab ramai daripada kawan-kawan akak yang join persatuan-persatuan anak negeri. Macam tu. Jadi persatuan anak negeri banyaklah program dia. Macam akak sendiri, akak tak terlibat sangat dengan program anak negeri. Akak memang tak terlibat sebab akak tak suka. Sebab cakap tadi akak memilih sikit program, tapi akak akan join je mana-mana program yang akak rasa selesa, tak kira dah datang daripada mana-mana persatuan pun akak akan join. Macam tu lah. Penglibatan tu ada je, jangan risau. Cuma tak nampak lah. Okay, satu lagi kat daripada saya.
Ya saya. Setiap orang mungkin mereka ni mempunyai cara tersendiri dalam mendapatkan motivasi kan. Bagaimana pula dengan akak memotivasikan diri sendiri sehingga dapat mendorong akak kepada apa yang sudah akak kecapi sekarang? Pertama sekali sebenarnya diri sendirilah. Cuma akak tak nak jadi klise tau. Kita satu benda yang kita kena tahu lah, kejayaan mana-mana manusia atas bumi ni adalah disebabkan mak ayah. Sebenarnya akak siapalah kita tanpa mak ayah. Sebab akak tak boleh macam mana, sebab kita sebagai manusia, macam akak daripada dulu kan, akak pun macam mana untuk push akak untuk ada kat UKM pun mak ayah. Untuk push akak berfikir untuk kita dapatkan sesuatu yang kita nak tu pun adalah daripada mak ayah. Mak ayah akak adalah apa kita katakan pendorong terbesar kan, yang membantu dari sebanyak segi. Contohnya kalau macam akak macam akak tak boleh bawa kereta, akak memang tak boleh ambil lesen. Jadi memang kalau contohnya dalam keadaan sekarang ni, memang mak ayah lah yang akan drive ke mana-mana ataupun kakak yang akan drive. Memang tak pernah benarkan akak untuk berjalan seorang. Memang. Kalau nak pergi UKM, dalam UKM pun memang ibu selalu telefon lah. Dia cakap tadi ada langgar mana tiang ke, langgar apa-apa ke kan. Kalau kita terus berjalan seorang-seorang dan sebagainya kan. Kadang-kadang ada terjatuh ke apa ke kan. Sebab kita tak tahu kan. Kita kan jenis yang jalan laju. Jalan je kebuk. Tahu dia jatuh kulit. Lepas tu apa lagi yang motivasikan macam mana nak cakap, bisingnya motor ni. Okey, untuk apa yang memotivasikan akak adalah akak sejenis yang boleh katakan cuba untuk dapatkan inspirasi daripada orang luar lah. Maksudnya daripada kita katakan ikon yang kita rasa, orang yang kita rasa terinspirasi. Kita baca cerita-cerita orang. Macam akak kan, akak banyak baca tokoh-tokoh falsafah kan, sebab akak belajar falsafah. Jadi memang banyak membaca macam mana ahli-ahli falsafah ni di zaman-zaman mereka. Tak kira lah zaman bila pun, zaman sebelum Masihi ke zaman selepas Masihi ke. Dah baca sejarah dah. Benda tu lah yang menginspirasikan. Maksudnya bila kita membaca ni, dia memberikan inspirasi bila kita tengok macam mana orang-orang ini bekerja di zaman mereka. Di zaman mereka juga ada kesusahan. Di zaman mereka juga tak ada kelebihan seperti apa yang kita ada sekarang. Contohnya kita boleh tengok macam mana Buya Hamka. Kita tengok siapa lagi? Banyak. Kalau sekarang mungkin kita tengok macam mana Syed Naqwi Al-Attas. Siapa lagi? Kalau dalam bidang seni, kita ada Allahyarham Tan Sri Ramli dan sebagainya. Akak membesar dengan benda-benda macam tu lah. Maksudnya akak melihat inspirasi daripada orang dan akak cuba implement daripada pembacaan. Sebab kita jadi student universiti, memang kita membaca dan akak sejenis memang membaca. Dan akak sejenis yang kalau boleh akak cuba target. Akak sentiasa takkan target untuk setiap semester tu at least tekan. Akak satu jenis akak ada satu, akak dululah masa akak start belajar dulu, akak cakap kalau aku betul orang yang nak belajar sungguh-sungguh kerana Allah dan sebagainya kan, kalau kita belajar untuk memberi manfaat pada masyarakat, itu satu hal lagi. Kita kena dapatkan yang terbaik. Dan dapatkan yang terbaik ni memanglah orang kata tak semestinya kau kena dekan setiap SEM. Tapi kita sendiri apa yang kita buat untuk kita motivasikan diri kita sendiri. Ada orang lain fikir kan. Orang lain fikir kita ada sini-sini akak juga pesan, bila kita di first semester dan second semester, apa benda yang kita kena buat? Kita kena score. Kenapa kita kena score? Sebab bila kita score pada first and second semester, bila kita masuk third and fourth semester, kita akan melihat satu track yang bagus kat belakang dan kita akan ada rasa push tau. Aku kena kekalkan juga. Perit macam mana, payah macam mana pun, tapi aku dah dapat rasa dah untuk pegandikan tu. Takkan aku tak nak pegandikan for the next 1 year, for the next 2 years. Tak nak ke? Tak nak ke merasa kita dekan setiap SEM? Macam tu. Perasaan untuk kita ada. Kita takkan standard yang tinggi tu untuk diri kita sendiri. Supaya kita rasa aku perlu capai standard tu. Tak kira lah susah, payah macam mana pun. Itu satu perasaan lah
yang kita, sebab akak fokuskan pada study lah, akak tak fokuskan pada persatuan dan sebagainya, sebab persatuan ni benda yang kedua. Benda yang kedua, kalau kita pandai susun masa study kita susun betul-betul study kita akan ada masa untuk benda lain. Tapi kalau kita fokus hanya pada persatuan, kau memang tak akan ada masa untuk study. Betul lah akak cakap. Sebab akak dapat akak banyak tengok benda tu datang daripada kawan-kawan akak, datang daripada senior-senior akak. Dan ada sebahagian senior kita yang tak grad pun sebab dulu terlampau sibuk dengan persatuan. Rugi kan? Kita sibuk dengan persatuan tapi kita tak ada masa untuk study dan kita habiskan masa lagi 6 bulan semata-mata untuk satu semester. Serius lah. Nak ke buat benda tu? Tak nak kan? Macam tu lah. Akak sentiasa main psikologi pun satu benda yang tu lah. Kena kuat lah. Kena kuat. Kekuatan mental, fizikal dan juga hubungan dengan Allah tu memang kena jaga lah. Hubungan dengan Allah tu klise lah kan anak imah ni. Dia macam tu kan. Tapi benda tu betul. Dan hubungan dengan mak ayah lah. Itu paling penting lah. Itu memang pendorong lah. Itu memang yang pemberi motivasi utama memang itulah dia. Selain daripada diri sendiri. Okay. Kita ada lagi 2 soalan lagi sebelum kita tamat sesi temu ramah ni. Seterusnya saudari Syahirah akan bertanya. Teruskan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Okay, soalan saya nak tanya apa sasaran akak dalam kehidupan selepas bergraduasi and apa yang diharapkan oleh akak apabila nanti dah bergelar sebagai graduan OKU daripada UKM? Sasaran akak lepas bergraduasi ada 2 je, sama ada terus kerja ataupun akak akan sambung master lah. Sama ada lah, kita tengok macam mana situasinya kan. Kita tak tahu kan, kita tak tahu keperluan ni masa akan datang tu. Tapi memang untuk sambung master tu memang adalah satu yang ada dalam list lah. Alhamdulillah. Okay. Harapan dia tadi. Harapan tanya tadi kan. Harapan ni akak tak nak cakap yang akak akan berinspirasi sebab akak sendiri pun tak ada benda pun akak yang boleh bagi inspirasi. Apa benda inspirasi je, tak ada pun. Cuma kalau kami sebagai student OKU boleh buat satu benda yang orang lain buat dengan keadaan mereka sempurna segalanya ada, apatah lagi anda lah. Itu je lah. Itu satu benda yang macam kita katalah kita melihat orang yang ada bawah daripada kita. Akak pun sentiasa melihat kawan-kawan akak yang memang ada sini-sini akak yang dah grad. Yang sini-sini akak yang dah grad tapi dalam keadaan dua belah mata tu tak nampak macam mana dia grad. Aku pun tak faham. Macam tu lah, daripada segi situ kita nampak macam mana mereka boleh grad. Dan benda ni akak tak pastilah benda ni boleh jadi satu inspirasi ataupun tak kan. Bila kita tengok orang yang macam ni, macam akak, sebab akak di pihak akak, kami adalah sama lah. Maksudnya akak dengan sini-sini akak yang OKU, kita kat peringkat yang sama lah kan. Kita kat peringkat yang sama, dua-dua OKU. Dan kita fahamlah situasi orang lain. Tapi orang lain tak faham situasi kita. Jadi harapannya yang paling mudah sekali nak cakap ialah diharapkan benda ni jadi satu satu pengajaran lah. Kita bagi satu cerita pada orang yang kesusahan itu tidak menjadi penghalang untuk apa-apa sahaja benda, termasuk diri akak, orang lain dan juga siapa-siapa sahajalah yang melihat. Kami tak mengharapkan apa-apa pun. Kami cuma mengharapkan yang lebih banyak kesedaran mengenai kami. Janganlah rasa kami ni menyusahkan. Janganlah rasa kami ni tidak membantu daripada segi apa-apa yang ada dekat UKM. Sebab kami juga menyumbang daripada segi macam mana UKM dapat rank yang tinggi dan sebagainya pun kami jugalah penyumbangnya. Sebab ada daripada kalangan-kalangan sini-sini akak yang PhD kan, yang ada produk sendiri pun, yang tapi orang tak tahu. Dia buat perniagaan dia sendiri dalam keadaan dia memang hampir sepenuhnya buta dan dia boleh sambung PhD. Hebatlah kan, orang sambung PhD dalam keadaan dia pekerja dan dia dalam keadaan dia macam tu. Hebatlah. Benda tu jadi satu yang satu inspirasi jugalah. Kalau boleh jadikan inspirasi dan pengajaran lah pada orang lain. Tak ada benda yang atas muka bumi ni yang mustahil lah.
Macam tu. Okay Kak, terima kasih. Okay, sebelum kita akhiri sesi temu bual kita pada hari ni, boleh tak akak kongsi sedikit nasihat kepada mahasiswa di luar sana, terutamanya kepada mahasiswa OKU lah, sebab sekarang ni macam kita student ni macam sangat memerlukan support, mental support, maksudnya sokongan moral daripada orang yang kita macam daripada rakan-rakan keluarga. Jadi daripada akak sendiri, apa nasihat akak? Berterus terang. Kita cakap pasal kesusahan kita. Kita cakap asal kesusahan kita. Macam akak kan, akak pun pada dulu macam tak terfikirlah pasal monitor ni kan. Nak ada monitor kat rumah. Bila dulu pun pernah ada sebenarnya. Mak akak ni jenis yang berfikir tau. Dia berfikir jauh. Dia jadi fikir jauh, dia cakap bawa lah monitor ni ke kampus. Dululah masa akak masih dekat di kampus kan. Tapi bawa ke kampus akak tak guna pun sebab kita rasa macam berletak di keperluan. Faham tak? Kita rasa macam berletak di keperluan. Tapi bila kita dah kat pandemik macam ni, bawa akak rasa macam okay, aku dah kena pakai benda ni sebab aku nak menghadap benda ni hampir 24 jam ataupun hampir 18 jam dan sebagainya. Jadi nasihat akak, kalau contohnya apa-apa sahaja yang anda perlukan, mintalah bantuan. Tapi minta bantuan pada orang yang betul. Minta bantuan pada orang yang betul. Jangan minta bantuan pada orang yang tak faham kita. Dan minta bantuan tu pada mak ayah kita lah. Mungkin akak tak nak katakan mungkin kita semua ada kesusahan masing-masing daripada segi ekonomi kan. Jadi contohnya kita mungkin ada kekurangan dari segi ekonomi, kita tak boleh nak beli banyak kemudahan sebab mesin untuk macam penglihatan, mesin braille ni mesti mahal kan. Kalau macam yang berkeperluan khas, pekak dan pekak ni pun ada benda yang dia perlu buat. Sebab kalau bayangkan dia pekak kan, dia pekak nak dengar benda kat dalam ni. Dalam ni, akak tak boleh bayang. Sumpah akak cakap akak tak boleh bayang. So apa yang dia perlu buat ialah dia perlu explore lah. Sebab akak pernah nampak jugalah apa benda yang ada student-student yang pekak, mereka menggunakan ada aplikasi-aplikasi tertentu untuk dia keluarkan caption dekat depan skrin ni. So bila dia keluar caption, dia faham lah apa lecturer cakap. Sebab bukan semua lecturer boleh buat bahasa isyarat dan kita tak ada kemudahan untuk letakkan seorang juru bahasa isyarat. Bukan seorang, kita perlukan banyak juru bahasa isyarat sebab kita ada banyak kawasan UKM ni. Kan? Dan kita boleh explore lah. Yang pertama sekali kita minta bantuan pada orang yang perlu. Kedua, kita kena explore. Kita sendiri sebagai student OKU, kita kena explore apa benda yang kita perlukan. Kita mungkin boleh lihat daripada segi macam mana orang-orang OKU di luar negara. Sebab kadang-kadang ada di luar negara ataupun di luar sana yang advance daripada kita. Apa lagi? Lagi satu, kita kena pandai pilih dan kena pandai susun masa lah. Susun masa tu pandai lah. Kita perlu korbankan mana yang kita perlu korbankan kan. Kalau masa sekarang ni apa benda yang memang motivasi kita ni adalah satu benda yang payah kita nak cari. Kita cuba cari apa yang kita boleh cari. Contohnya macam kita perlukan orang bercakap dekat kita. Kalau contohnya kita macam dalam keadaan okay, hari ni aku nak buat assignment tapi aku tak nak baca nota ni. So siapa boleh minta tolong baca nota? Kita minta lah siapa-siapa tolong baca nota. Adik ke, mak ke, ayah ke, siapa yang rapat dengan kita yang dalam negara kawasan tu. Ataupun kalau yang kat kampus, tapi ada yang sekarang tak ada yang tak ramai yang dekat kampus kan. Kalau yang kat kampus, buat apa? Minta rakan sebilik lah. Weh kau kejut aku lah. Aku kena bangun ni assignment nak kena hantar esok 8 pagi. Kita kena bincang benda tu. Kita kena minta benda-benda tu macam tu lah. Banyak lagi, apa lagi yang membantu? Motivasi ni satu benda yang kita kena cari sendiri. Kita perlu cari sendiri. Kalau kita perlukan satu situasi untuk kita buat assignment, dalam keadaan kita kena menyanyi ke ataupun dalam keadaan kita kena melalak sekalipun, buatlah. Faham tak? Kita tak perlu nak fikirkan perasaan orang lain. Dan kita tak perlu minta bantuan dan kita tak perlukan pendapat orang lain yang tak faham keadaan kita. Kalau contohnya ada setengah keadaan, kita perlu utamakan kerja kita, assignment kita dengan bertembung dengan apa-apa program yang lain, utamakanlah assignment kita. Sebab itu tujuan utama kita kat UKM. Itu tujuan utama kita kat UKM. Jadi kita belajarlah elok-elok. Itu je lah yang kita rasa macam itulah dia.
Utamakan mana yang utama, minta bantuan dengan orang yang sesuai dan orang yang faham kita. Yang kedua, yang ketiga, kita sendiri kena explore diri kita. Kita kenal diri kita dan kita kenal apa kekurangan kita dan apa yang kita perlu buat untuk kita perbaiki. Banyak je cara untuk kita perbaiki kekurangan kita. Okay? Okay, terima kasih Kak. Terima kasih sangat untuk meluangkan masa pada kami hari ini. Jadi sebelum kita betul-betul tamat ni, nak ajak bergambar lah sikit, bergambar sekejap. Buka kamera, buka kamera. Untuk sesi gambar ni saya take over Alright. Okay. Semua dah buka kamera ke? Ikin, Asma dengan Aida. Ada Aifan. Asma tak ada buka kamera sini, dia cuma soalan tu kamera dia. Okay, senyum semua. 1, 2, 3. Okay, lagi sekali freestyle. 1, 2, 3. Okay. Okay, terima kasih lagi sekali kami. Terima kasih Kak Ima. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Elok-elok belajar kat rumah. Semua kat rumah ke ni? Semua kat rumah? Semua kat rumah. Tak apa. Belajar fikir elok-elok. Sebab tadi boleh ni, semua boleh grab on time. Sebab tadi kita buka majlis ni. Tutup majlis lah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah surah As Okay. Good luck semua. Doakan kita orang Terima kasih. Lah juga Kak Ima. Nak grad. Diluangkan masa. InsyaAllah boleh grad. Jangan putus asa tau. Jangan putus asa. Belajar sampai habis. Okay? Belajar sampai habis. Biar orang nak cakap apa pun kat kita. Belajar sampai habis. Dapat kat juga grad tu. Aku nak grad. Kau tahu aku ni student COVID tu nak. Aku grad juga. Ya betul. Betul. Kena ada mentaliti tu. Okay? Terima kasih Ashikin, Intan Syahira, Ain, Hanani, Asmawati, Aida ni siapa nama? Iliana, Aida Haifa, Aina Amira, siapa lagi? Ramai lah kan? Aku tak ingat nama semua orang. Terima kasih semua. Faizatun, Ain, nama lagi? Aina Amira. Terima kasih ya. Akak keluar dulu boleh? Terima kasih juga Kak. Okay. Bye. Terima kasih. Sama-sama. Bye.